Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Asim Hassan, dan ini merupakan menjelang Malaysia memilih yang mana kita akan sentiasa membawakan perkembangan-perkembangan politik semasa negara selepasnya pembubaran parlimen baru-baru ini pada Isnin lalu. Yang mana juga seperti kita sedia maklum, setiap parti-parti politik dilihat memperincikan gerak kerja mereka mengenai logo, mengenai pengagihan kerusi dan menempatkan calon-calon yang dirasa boleh menang untuk mengemudi kerajaan baru selepas pilihan raya umum ke-15 nanti. Yang pasti juga tumpuan juga akan terarah kepada tarikh-tarikh penting pilihan raya umum ke-15 yang akan diumumkan dijangka selepas mesyuarat SPR pada Khamis depan, iaitu 20 hari bulan. Tetapi pada jam ini, dalam menjelang Malaysia memilih ini, kita akan melihat bagaimana untuk memperincikan atau mendalami, memahami bagaimana kerjasama antara Pakatan Harapan dan juga MUDA. Yang mana semalam Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan PH akan mengadakan kerjasama politik dengan MUDA dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15. Ketetapan itu dicapai dalam mesyuarat Majlis Presiden PH yang beliau pengerusikan di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat di Petaling Jaya pada Rabu. Dan bersama kita jam ini ialah pengasas bersama MUDA, Lim Wee-Jit. Lim, sebelum itu, respon awal mengenai kerjasama antara PH dengan MUDA ini. Saya menyambut baik keputusan untuk menjalin kerjasama politik dengan PH dalam bentuk electoral pact. Bagi saya, parti-parti pembangkang yang kehaluan, yang bawa idea progresif, moderat dan betul-betul berbilang kaum perlu bersatu padu melawan lawan yang sebenar di luar sana, iaitu UMNO Barisan Nasional. Dan kita perlu rapatkan saf dalam kalangan pembangkang untuk menangkan Putrajaya dalam PRU kali ini. Itu merupakan respon awal daripada Lim. Dan juga Lim, kalau kita melihat kepada politik MUDA itu sendiri dengan PH, mungkin apakah seni diplomasi yang ada dari segi MUDA dengan Pakatan Harapan, dan juga kalau kita tahu dalam Pakatan Harapan itu ada Angkatan Muda Keadilan, ada DAP sendiri juga, dan juga APCO punya pemuda, dan bagaimana ini dapat diterjemah dalam seni diplomasi, Lim? Saya yakin yang parti-parti pembangkang dalam kalangan PH dengan MUDA dapat bekerjasama. Saya cerita sikit pengalaman saya di PRN Johor di mana saya bertanding di Penang. Walaupun kita ada perbezaan di beberapa kerusi tertentu di Johor, tapi on the ground saya bekerjasama erat dengan AMK, dengan PKR, DAP dan Amanah, dan mereka merupakan tunjang penting dalam kempen saya di Penang dan di Labis khususnya. Jadi bagi saya tiada masalah bekerjasama dengan mereka. In fact, kami memerlukan satu sama antara lain untuk pastikan UMNO Barisan Nasional tidak menang dalam PRU. Itu harus menjadi goal utama kami dalam PRU kali ini. Baiklah, sekiranya boleh dikongsikan juga bagaimana perjalanan rundingan setakat ini. Kalau seperti mana saya tahu, Lim Wee-Jit juga salah seorang daripada yang orang kata akan terlibat dalam proses rundingan, kerjasama, mungkin pengagihan kerusi untuk pilihan raya umum ke-15 kali ini. Dan juga ingin juga kita tanya tentang gelora antara kedua-dua parti. Seperti macam saya cakap tadi, macam Lim pun katakan sayap AMK itu sendiri membantu ketika pilihan raya Johor baru-baru ini. Tetapi bagaimana setakat ini rundingan itu, Lim? Saya rasa lebih baik kalau kita tunggu pengumuman rasmi. Sebenarnya rakyat tak berminat untuk mendengar percaturan politik, kerusi mana patut ditandingi, parti mana. Mereka sebenarnya mahu dua perkara. Nombor satu, apa solusi parti-parti politik untuk menghadapi ekonomi yang semakin beruncing, harga barang yang semakin naik, sistem pendidikan yang rapuh, banjir kilat yang berlaku tak kala, kita ada perubahan iklim yang tak menentu. Dan nombor dua, rakyat harus ada keyakinan untuk memberi undi kepada PH maupun MUDA untuk menerajui Putrajaya. Jadi itu dua naratif penting yang kita harus fokus, dan bukannya percaturan politik yang saya rasa kebanyakan rakyat di luar sana tak minat langsung. Mereka mahu solusi, mereka mahu keyakinan parti mana yang boleh membawa Malaysia ke arah yang lebih baik. Juga Lim, ingin juga saya tanyakan mengenai sekiranya dengan adanya kerjasama antara PH ini, bagaimana sentimen orang-orang muda di bawah terutamanya yang
selama ini menyokong muda, tetapi dan melihat adakah kerjasama ini dapat sedikit sebanyak orang kata memberi kelebihan kepada PH itu, sebab muda itu sudah pasti orang-orang muda yang akan mengundi dan sebagainya. Bagaimana pula peranan AMK dan lain-lain itu kerjasama dan juga di akar umbi itu, Lim? Parti muda tidak ada monopoli untuk menarik sokongan orang muda. Parti AMK dan parti sayap pemuda di dalam PH ada peranan yang amat penting juga untuk menarik orang muda untuk menyokong pembangkang dan PH secara khususnya. Saya rasa kita saling berkompromi antara satu sama lain, kita boleh saling membantu, dan saya percaya penyokong-penyokong muda di luar sana juga akan menyambut dengan baik keputusan ini, sebab dalam menuju satu PRU kita perlu ada kerjasama, kita perlu tidak ada penindihan kerusi agar UMNO Barisan Nasional tidak benefit daripada percaturan tersebut. Jadi saya harap semua anak muda di luar sana dapat menyokong dan memberi sokongan kepada PH dengan muda moving forward. Sebab saya rasa ini adalah satu barisan korelasi yang betul-betul boleh mengangkat Malaysia ke hadapan, yang membawa satu visi yang progresif yang Malaysia patut capai dalam 5-10 tahun akan datang, dan tiada koalisi lain yang ada visi sebegitu dalam senarai politik Malaysia pada ketika ini. Baik, Lim juga tadi ada menyatakan tentang fokus utama adalah bagaimana kita mahu mengatasi masalah-masalah ekonomi, harga barang dan sebagainya, yang mana itu lebih dekat kepada bukan saja orang muda tetapi pengundi-pengundi. Sebelum itu ingin juga saya tanyakan, sebelum ini ada dakwaan atau ada desas-desus mengatakan muda akan bekerjasama dengan warisan, dan setakat ini bagaimana perkara itu, dan kita dah tahu kemuncaknya adalah semalam Datuk Seri Anwar menyatakan PH akan bersama dengan muda. Mungkin Lim boleh ulas perkara itu, Lim, dengan warisan dan setakat ini tiada kerjasama dengan warisan dan tiada perbincangan dengan warisan setahu saya, dan kita harus bergerak ke hadapan PH dengan muda, dan pintu masih terbuka untuk parti-parti lain tertakluk kepada perbincangan dengan PH semestinya. Tapi saya rasa lebih baik kalau lebih banyak pembangkang dapat bekerjasama bersatu padu dalam menghadapi PRU. Kerana kalau ada perpecahan, kalau ada pertindihan kerusi, memangnya satu-satu parti yang akan mendapat manfaat adalah UMNO Barisan Nasional, dan kita tidak mahu senario tersebut berlaku. Okey, Lim, selain daripada melihat kepada isu-isu rakyat, kenaikan harga barang, ekonomi dan sebagainya, mungkin fokus muda pada PRU ke-15 kali ini mungkin boleh melihat kepada bagaimana muda mahu menggerakkan jentera. Ya, saya rasa kita di negeri-negeri tertentu seperti Selangor, Johor dan Perak ada jentera, ada ahli-ahli kami sendiri yang kami boleh gerakkan. Tapi satu battlefield yang penting orang katanya adalah social media, di dalam Instagram, Facebook, Twitter dan TikTok, di mana muda ada kelebihan dari segi tersebut, dan kita harus fokus untuk mencapai rakyat-rakyat di luar sana menggunakan WhatsApp, Telegram dan social media secara maksimumnya, kerana ini adalah PRU yang mana saya rasa akan didominasi oleh message melalui social media. Bagaimana kita mahu meyakinkan orang untuk mengundi kita, bagaimana kita mahu membina naratif yang positif supaya rakyat menyokong Pakatan Harapan yang muda. Sebab kita tidak mahu hanya fokus kepada kebobrokan UMNO yang kita harus highlight perkara tersebut seperti syarat guna kuasa, seperti rasuah, tetapi kita juga bawa naratif. Apakah visi, apakah solusi yang Pakatan Harapan yang muda boleh bawa untuk membawa Malaysia ke arah hadapan, dan bukan dalam status quo di mana kita lihat UMNO Barisan Nasional di mana Perikatan Nasional seolah-olah tiada visi dan hanya mahu mengekalkan status quo saja. Tiada polisi yang sesuai dan bersesuaian untuk ekonomi, untuk alam sekitar, untuk pendidikan, yang saya yakin PH dengan muda mampu memberi tawaran yang lebih baik. Dan tawaran itu harus diterjemahkan melalui message yang amat efektif melalui social media. Itu adalah fokus kami dalam PRU ini. Baik, muda juga dikatakan mungkin saya rasa agresif dalam mempromosikan branding, terutamanya Lim juga katakan menggunakan media sosial itu. Bagaimana ia
Lim yakin boleh menjadi nilai tambah kepada Pakatan Harapan untuk orang mengundi muda dan Pakatan Harapan? Ya, memangnya saya rasa Pakatan Harapan ada kekuatan sosial media sendiri. Kalau kita lihat sosial media Malaysia, Rafizi memang ada banyak traction di luar sana, dan apa yang muda boleh sumbang adalah kuasa sosial media kami juga. Saya tadi juga aktif dalam TikTok dan berbagai sosial media yang lain, seperti pemimpin-pemimpin lain kami juga aktif di sosial media. Jadi we complement one another and contribute one to one another. Kalau kita dapat bekerjasama dan dominasi sosial media PH dengan muda, saya yakin kita boleh menang dalam pilihan ini. Baiklah, terima kasih pengasas Bersama Muda Lim Wijit. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan Muhammad Kamil Abdul Munmin. Kita berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini.